أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, iaitu pada malam Jumaat, yang mana seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Pengarang asalnya iaitu Syekh Muhammad Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dan diterjemahkan daripada Syekh Muhammad Syafi'i Linkih Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi perbahasan kita pada muka surat 7. Yang mana pada malam ni insyaAllah, malam ni pada malam terakhir sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Jadi malam ni kita akan berhenti pada tempat stesen besar dia. Kita akan berhenti pada bab dia. Yang mana bulan puasa ni insyaAllah kita akan tangguhkan pengajian pada waktu malam. Dan kita akan gantikan pada pengajian waktu pagi insyaAllah. Yang mana insyaAllah admin kita akan hantar ke dalam grup. InsyaAllah. Jadual baru insyaAllah. Jadual untuk bulan puasa sahaja. Baik, insyaAllah kita sambung lagi perbahasan kita, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim pada muka surat 7. Dan berkata ia,
Imam Abu Hanifah pula. Situ ya. Baris yang keempat daripada atas ke Jarana. Ataupun berkata Abu Hanifah. Antara dua tu saya keliru. Berkata ia pula ataupun berkata Abu Hanifah. Yang mana satu? Kalau kita jawi 4 baris pada atas ke ataupun 2 baris pada atas. Tu ajar orang anak tolong tengok. Saat ni dia beritahu muka surat 7. Siapa? Dan dikenaki dengan yang bersegera. Okey, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dikehendaki dengan yang segera itu dunia. Baik, apa maksudnya? Jadi, ini rentetan daripada perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini rentetan daripada perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kita tengok sebelum tu sedikit, dia kata, berkata ia Imam Abu Hanifah pula, tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia dengan ilmu. Ya, tak apa. Tidaklah ilmu itu melainkan. Maksudnya tidaklah ilmu itu melainkan kerana nak beramal dengan ilmu tu. Tu kata Imam Abu Hanifah. Kita tengok ayat sebelum dia, atas sedikit. Dan bermula beramal dengan dia, dengan ilmu itu, meninggal yang bersegera bagi yang bertangguh. Apa maksud kata meninggal yang bersegera? Tulis itu, meninggal yang segera iaitu dunia. Bagi yang bertangguh, yakni pekerjaan akhirat. Itu dia. Itu maksud kata. Maksudnya meninggalkan perkara yang bersegera, maksudnya kita tinggalkan dunia itu bagi perkara yang bertangguh. Apa perkara yang bertangguh? Akhirat. Kita mengerjakan perkara akhirat. Sebab perkara akhirat ini banyak. Itu dia. Jadi di sini dia nak hurai. Apa yang dikatakan perkara yang dikenaki dengan yang bersegera tu? Tengok. Tu rentetan daripada ayat tu. Dan dikehendaki dengan yang bersegera itu. Dan dikehendaki dengan yang bersegera itu ialah dunia. Nampak tak? Benda yang dikata segera tu kan itu benda dunia. Itu maksud dia. Dan bekerja dengan segala pekerjaannya. Pekerjaan dunia. Maksud kata kita bersegerakan dunia. Maksud dikatakan bersegera tadi itu iaitu pekerjaan dunia. Dan bekerja dengan segala pekerjaan dunia. Itu maksud kata meninggalkan tadi. Meninggalkan pekerjaan segala pekerjaan dunia. Baik, dia kena faham di sini. Adakah kita kena terus tinggalkan pekerjaan dunia? Ni kena. Kalau macam tu tak boleh kerja kita. Ada kena ingat. Tengok dia kata. Meninggal dengan dan dikenaki. Tengok. Maksud apa? Maksud kita tinggalkan perkara-perkara dunia tu yang ada di dalam hati kita. Itu maksud dia. Dia pekerjaan dunia tu biarlah di dalam genggaman kita. Jangan biarkan dunia itu sampai kepada hati kita. Soalnya kalau kata kita bersangkut paut, hati kita ni sentiasa ingat benda dunia.
Adapun dunia dalam genggaman kita tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tapi kita takut dunia tu duduk dalam hati kita. Bila sebut duduk dalam hati kita, kita sentiasa teringat-ingat. Teringat-ingat perkara dunia dalam hati. Tu maksud kata disegerakan begitu. Baik, tengok. Apa maksud bertangguh? Ni. Dan dikehendaki dengan yang bertangguh itu ialah akhirat. Kena tambah sikit. Ialah akhirat. Apa dia? Yakni syurga. Perkara akhirat ni perkara yang ditangguh. Bukan boleh masuk terus syurga selalu kita ni. Kita duduk dalam dunia. Jadi perkara yang ditangguh tu ialah akhirat, iaitu syurga, dia kata. Dan barang yang padanya pada syurga. Apa dia? Dan perkara yang ada di dalam syurga. Tu masuk kata barang barang yang padanya tu tulis. Masuk kata dan barang yang padanya, yang ni dan perkara yang ada di dalam syurga. Perkara yang ada di dalam syurga. Betul. Dah. Apa dia? Yang ni daripada pengkat-pengkatnya. Kalau orang petani panggil pengkat, pangkat lah, martabat. Kalau orang petani dibaca tu pengkat. Pengkat ni peringkat. Pangkat. Pengkat ni peringkat lah, martabat. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata bertangguh itu akhirat, yakni syurga dan barang yang padanya, daripada pengkat-pengkatnya, daripada pangkat-pangkatnya. Pengkat tu besar dengar, bukan ni bahasa petani panggil pengkat ni, maksudnya martabat. Tu panggil pengkat. Tu kena ingat orang petani dia kata pengkat. Pengkat mana demo ni? Dia kata gitu. Demo pengkat mana? Demo ni soal kata demo pengkat ni, demo ni martabat mana? Peringkat mana? Tu bahasa orang petani. Baik, sebab apa tu? Kerana tiada mungkin hendak menghasilkan keduanya sama sekali. Apa? Apa tak mungkin nak menghasilkan sama kedua sekali, iaitu dunia dan akhirat. Tak boleh kita kata nak menghasilkan dua sekali. Tengok orang kita kata apa. Ni kata orang kita. Dia kata dunia pun nak, akhirat pun nak. Kita kena seimbang, kata dia. Ni peringkat. Kita kata kena seimbang dunia dan akhirat. Tak, dia tak jadi. Apabila seorang tu kata seimbang dunia akhirat, dia akan lebihkan dunia. Itu maklum. Ni nampak ni. Dia kata tak boleh nak menghasilkan keduanya sama sekali. Tak boleh. Dia mesti ada salah satu lebih. Dia mesti salah satu lebih. Kalau orang itu kata, Ustaz, anak saya ni Ustaz belajar dua bidang. Agama pun pandai. Agama pun pandai. Akademik pun pandai. Dia boleh kedua-duanya. Dia sama hebat kedua-duanya. Tak, dia mesti ada salah satu lebih. Dia mesti ada salah satu lebih. Dia kalau kita ambil akhirat, lebih akhirat, insya-Allah dunia tu ikut kita. Tapi kalau kita ambil dunia dulu, dia akhirat duduk belakang. Betul. Akhirat takkan ikut dunia. Dunia je baru ikut akhirat. Sebab dunia ni tak kekal. Asal masuk dunia ni asal dari perkataan dana. Dana ni dalam bahasa Arab dipanggil rendah. Allahu Akbar. Dunia ni asal daripada perkataan dana, bahasa Arab. Apa maksud dana? Iaitu rendah. Soal kata dunia ni benda rendah, benda lekeh, benda hina. You ingat ngaji tasawuf dengan Tok Guru saya, Allah yarham, Tuan Guru Haji Abdul Rahman di Kelantan dulu. Kalau cerita bab dunia ni sedap dia. Duk sayang ke dunia, dia kata gitu. Duk hati lekat dunia, dia kata gitu. Tok Guru waktu di Kelantan dulu, dia bukan orang Kelantan, dia seorang petani, tapi dia mengajar di pondok Kelantan dulu. Dia ikut mengajar tasawuf tu memang sedap dia.
Dia ahli dia lah. Habis. Dia tasawuf ni dipanggil ilmu zauqi. Tasawuf ni panggil ilmu zauqi. Sebab dia ilmu tasawuf ni ilmu zauqi, ilmu perasaan, bukan ilmu perkataan. Bukan ilmu perkataan. At-tasawuf la yuqal wa qala. Tasawuf ni bukanlah benda yang dikata, bukanlah benda yang berkata. Tak. Tasawuf ni dia tak berkait dengan perkataan seseorang. Tetapi tasawuf itu dia datang daripada perasaan hati. Zauq. Rasa hati. Zauq. Satu dia kata bila sebut tasawuf itu tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Sebab tasawuf ni membicarakan ilmu hati. Bukan nak membahasakan ilmu zahir. Ilmu zahir itu fiqh. Adapun i'tiqad itu ilmu tauhid. Tu dia. Baik, habis. Jadi dia kata tiada mungkin hendak menghasilkan keduanya, yakni dunia dan akhirat. Tiada hasil sama sekali. Tak boleh kita nak hasilkan dua-dua sekali. Kita kata dunia akhirat, saya dapat dua-dua, Ustaz. Dunia akhirat saya dapat. Tak boleh tentu lagi. Kita dapat pun dapat, tapi tak dapat sama rata. Kalau kita kata, Ustaz, saya dunia akhirat saya dapat, Ustaz. Saya dunia saya ada, Ustaz. Harta saya banyak. Rumah sewa berapa biji, Ustaz, saya ada. Tak apa kita tanya dia. Saya ilmu, Ustaz, fardu ain semua saya tahu, Ustaz. Sama rata, Ustaz. Dia tak sama lagi tu. Tanya bab agama sikit. Tanya sikit bab tasawuf sikit, apa maksud dia. Dia tak sama rata, mesti ada satu lebih. Saya bab agama pun kuat, Ustaz. Tanya dia. Kalau orang lelaki tu sembahyang jemaah tinggal ke tak? Kalau dia kata, saya, Ustaz, saya sembahyang jemaah ni, kalau berasa sempat saya pergi sembahyang jemaah lah. Sebab kalau harta tu saya ada, tak jadi juga. Itu lebih dunia. Sembahyang jemaah kena jaga. Bagi orang lelaki dia kena fardu kifayah pun dia kena jaga. Kalau orang warak dia jaga. Itu contoh nak kata dia tidak boleh menghasilkan kedua-dua dunia akhirat sekali, tak boleh. Mesti dia ada salah satu lebihnya. Itu nak cerita. Baik, habis. Sebab apa boleh kata tiada menghasilkan keduanya sama sekali? Kerana kedua dunia dan akhirat itu berlawanan. Benda tu berlawanan. Tak boleh nak berhimpun sekali. Kita kata dunia dan akhirat tu sekali duduk. 50-50 kita kata. Dia tak boleh duduk sekali. Sebab kaedah kita ad-diddani la yajtami'an. Ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun. Benda perkara yang berlawanan nak berhimpun kedua tidak boleh. Tu ingat. Perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun sama sekali. Kita kata nak himpun dunia akhirat sekali dapat. Tak, dia tak boleh. Dia mesti salah satu. Nak hasilkan tu mesti salah satu. Itu ulama sebut dah. Nak percaya tak percaya kita serah pada kita. Tanya. Dia kadang-kadang orang kita ni dia yalah. Kalau bab hukum dia lebih kepada menggunakan akal. Lebih pada menggunakan lintasan hati. Duk berasa dalam hati lagu mana, macam itulah jawapannya. Sebab itulah kata ulama, sebab itulah kaedah usul fiqh, dia kata al-ahkamu la tubna. Al-ahkamu la tubna fil khawatiri wa ilhamati. Bermula hukum-hukum itu tidak dibinakan akan hukum itu pada lintasan hati dan juga ilham. Hukum tak boleh kita nak binakan, tak boleh kita nak kita tak boleh nak mendirikan hukum itu di atas lintasan hati.
Kita kata, lagu mana hukum dia lagu ni? Kita pun kata, aku rasa macam ni. Itu lintasan hati. Kalau kita kata jawapan aku rasa-rasa, itu dipanggil lintasan hati. Itu kita tak boleh buat. Tak boleh kita nak buat jadi hukum. Tak boleh kita nak jadikan hukum. Ilham pun begitu juga. Aku hari ni dapat ilham. Aku hari ni dapat ilham kata nak sembahyang subuh tu 4 rakaat. Allah Ta'ala bagi ilham kepada aku. Bercanggah tu. Hukum tak dibina, tidak didirikan daripada ilham. Ilham pun tak diterima. Lintasan hati pun tak terima dalam bab hukum. Tu kena ingat. Bab hukum tak boleh kita guna. Habis itu. Baik. Dan bermula akhirat itu. Bermula akhirat tu. Dan bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Tu dia. Dunia-dunia tu kekal selama-lamanya. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa. Apa dia binasa? Dunia. Mestilah kita lazimkan nak meninggalkan dunia. Tapi duk sayang kat dunia lagi kita. Allah Akbar. Rasa sayang dunia. Nak tinggal dunia sayang. Nak dekat-dekat mati. Ada setengah-setengah orang sayang tinggal rumah dia. Rumah aku nak buat lagu mana? Rumah aku besar ni. Dapat kat orang lain dah rumah aku ni. Dia fikir gitu dah. Kereta aku ni esok-esok ni. Mereka jual dah. Anak aku jual dah kereta aku ni. Esok-esok aku mati ni. Kita nak tengok kereta Mercedes aku ni. Kereta BMW aku ni. Tinggal lah ni. Kalau aku mati esok ni nak bagi siapa ni? Tak usah kita fikir dah. Benda tu kan binasa. Kereta tu esok lama-lama jadi besi buruk juga. Dia kau lama kau buruk. Bila dia jual tu jadi besi buruk. Bila jual jadi besi buruk. Tu dia bandingan dia. Sebab tu dia kata di sini tengok. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa. Apa ni binasa? Tulis. Iaitu dunia. Sebab apa? Kerana mengambilkan yang kekal. Kerana kita mengambilkan yang kekal. Habis. Maka seyogialah bagi seorang manusia. Seyogia ni dengan mana sepatutnya. Tulis itu. Seyogia dengan mana sepatut, semestinya. Seyogia dengan mana sepatut dan semestinya. Maka seyogialah, sepatutlah, semestilah bagi seorang manusia bahawa tiada lupa ia seorang bahawa tiada lupa ia seorang daripada mengenalkan diri seorang tadi dengan lemah. Jangan kita lupa kata diri kita ni lemah. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan akan makhluk itu, hal keadaan makhluk itu, ketika dijadikan tu, lemah mereka itu makhluk. Makhluk ni lemah. Kita kena ingat, aku ni lemah. Tak ada kuat lah kita ni. Tu ni aku ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan akan insan itu dhaif, dalam keadaan lemah. Diri kita tu lemah, bukan ada kuasa. Dalilnya mana? Tengok kita. Dalilnya tengok kita ni. Orang suruh. Kadang-kadang ada setengah orang suruh. Cuba kita nak kata lemah diri kita ni, tengok. Bila sampai masa tu, waktu muda kita kata kuat. Kuat pun lemah juga. Bukan semua benda kita boleh buat. Nampak? Orang tu pandai dalam bab engineer. Dia lemah, tak pandai. Dia dalam bab aircon, dia lemah pula.
dalam bab semaya, dalam bab agama dia lemah pula. Dia masih nampak. Sebab tu kita lemah. Kita jangan lupa. Sebab tu dia kata jangan lupa. Bahawa tiada lupa ia seorang daripada mengenalkan dirinya dengan lemah. Kena kenal diri kita ni lemah. Kita manusia ni lemah. Kita tidak ada kuatan. Sebab tu diamalkan zikir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir itulah kita mulazami. Sebab tu para wali mengamalkan zikir. La hawla wa la. Tidak ada jenis kekuatan. Maujudnya ini yang ada. Wala la hawla. Tidak ada daya. Tidak ada daya yang ada bagi kita. Wala quwwata. Tidak ada jenis kekuatan yang ada dalam diri kita. Illa billah. Melainkan ba tu dia panggil ba lil isti'anah. Melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Melainkan Allah Ta'ala izinnya. Hak kita buat selama ni semua ni dengan izin Allah Ta'ala. Hak kita buat selama ni kita jadi pandai. Kita boleh jadi cikgu. Kita boleh jadi doktor. Kita boleh jadi engineer. Kita boleh jadi ustaz. Kita boleh jadi ustazah. Itu semua dengan izin Allah Ta'ala. Kita tak ada kekuatan. Kita tidak ada kekuatan. Sebab tu kita amalkan zikir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Melainkan dengan izin, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab kita sedia maklum pada kita, manusia tu lemah. Tu ni, habis. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa. Mana tadi? Tu ni, lupa. Bahawa tiada lupa ia seorang daripada mengenalkan dirinya dengan lemah dan papa. Kita kenal diri kita ni papa. Papa ni dia lebih rendah daripada fakir miskin. Papa ni dia lebih rendah daripada fakir miskin. Kalau orang fakir, kalau orang miskin ni bila berhajat, keperluan dia sehari tu, kalau contoh RM10 dia berhajat, maka dia boleh dapat RM5 sahaja. Adapun papa itu lebih rendah daripada miskin. Kalau hajat dia sehari RM10, dia dapat hajat dia RM3 je. Itu dikatakan papa. Sebab tu panggil fakir. Sebab tu kita digelarkan diri kita ni al-fakiru ilallah. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Al-fakir. Al-fakir. Sebab tu, kalau di pondok dia panggil Tok Fakir. Dia panggil Tok Fakir. Kalau kat pondok ya, Tok Fakir gimana Tok Fakir ni? Ini. Maksud sebut Tok Fakir tu maksudnya, mereka tu berhajat kepada Allah Ta'ala. Mereka berhajat untuk mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu kalau di pondok dia panggil Tok Fakir. Dia panggil Tok Fakir. Dia tak ingin belajar. Dia tak kira jadi kat budak pondok tak. Dia panggil Tok Fakir. Tok Fakir. Sebab kerana berhajat. Sebab orang yang belajar pondok dia berhajat pada ilmu Allah Ta'ala. Mana panggil Tok Fakir. Habis. Dan papa dan binasa. Dan kita kena ingat diri kita ni akan binasa. Diri kita akan binasa. Habis. Dan mengenalkan barang yang memberi manfaat akan dia. Akan seorang. Dan kita mengenalkan barang ini perkara yang memberi manfaat akan seorang. Kita kena kenal perkara apa yang bermanfaat bagi kita. Apa dia? Daripada ibadat-ibadat dan taat-taat. Ibadat apa? Mendapat manfaat pada kita. Mendapat berguna kepada kita. Ni kita belajar ni. Dipanggil setengah daripada taat. Setengah daripada ibadat. Sebab apa? Kerana kita menuntuti ilmu fardu ain. Apabila kita menuntuti ilmu fardu ain, maka dikatakan kita tu
Dikatakan kita tu menuntut akan perkara yang bermanfaat. Jadi ni malam ni kita bermanfaat. Sebab apa? Sebab dapat kita belajar. Habis itu. Dan mengenal pula barang yang memberi mudaratnya. Orang kena tahu juga. Kita kena kenal perkara yang memberi mudarat pada kita apa dia. Daripada yang keji-keji. Ini daripada perkara-perkara yang keji. Tulis itu. Dan jahat-jahat. Pada dunia dia dan akhirat. Tanya. Perkara yang memberi mudarat. Kita tahu apa dia. Sebagai contoh. Kita meninggalkan semayang. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh. Seorang tu meninggalkan semayang. Apa mudarat dia? Dia akan diazabkan. Akan diazabkan sebagai contoh. Jadi kena tahu perkara-perkara yang mudarat. Bukan manfaat saja. Kita maklum. Kita belajar ilmu fardu ain itu memberi manfaat pada kita. Maka apabila kita meninggalkan belajar ilmu fardu ain, maka itu dikatakan memberi mudarat kepada kita. Itu dikatakan memberi mudarat kepada kita. Habis. Maka mencapai ia seseorang. Maka mencapai ia seorang akan barang yang memberi manfaatnya. Habis. Sah menjauhi ia seorang akan barang yang memberi mudaratnya. Kena ingat, maka mencapailah seorang itu akan perkara yang memberi manfaatnya. Sah menjauhi ia. Maksud kata sah ni hendaklah. Tulis itu. Sah dengan mana hendaklah. Tulis. Nama kata sah tu Ustaz. Hendaklah menjauhi ia. Itu maksud sah. Tulis itu. Nama kata sah apa Ustaz? Sah menjauhi. Sah tu dengan mana? Hendaklah. Tulis. Payah kita jauhi dulu Sah dengan mana? Hendaklah menjauhi ia seorang akan barang yang memberi mudaratnya. Akan perkara yang memberi mudarat kepada dia. Sebab apa? Sebab apa hendaklah menjauhi dia? Daripada perkara yang mudarat tadi. Sebab apa? Supaya tidaklah akalnya dan ilmunya itu jadi hujjah atas seseorang tadi. Sebab apa tu kena jauh? Sebab kita tak nak tidaklah akal dan ilmu tu menjadi hujah pada kita. Esok-esok kalau orang tanya kita tak belajar duduk dalam. Esok-esok orang tanya kita kat kubur. Allah Ta'ala akan tanya kita. Siapa nak tolong jawab? Apabila kita ada ilmu, maka ilmu itulah menjadi hujah. Apabila kita tidak ada ilmu tu menjadi hujah esok. Apa menjadi hujah? Ilmu akan beritahu pada kita, pada Allah Ta'ala. Orang ni tak mau mengaji dulu, fardu ain. Dia tak tahu bab semayang. Dia tak tahu bab tauhid. Dia tak tahu bab tasawuf. Maka ilmu itu menjadi hujah pada kita. Dan akal juga. Kita ada akal yang baik sekarang. Kemudian kita gunakan akal itu ke tempat yang salah. Akal kita sangat baik. Sedangkan bila akal kita tu baik, kita dapat belajar. Tiba-tiba kita gunakan akal itu dengan perkara yang memberi mudarat pada kita. Contoh. Nak rosakkan akal, dia minum air ketum. Bercampur dengan ubat nyamuk. Contoh minum air ketum dengan ubat nyamuk. Itu kat kampung lah Kalau di bandar tak ada air ketum dengan nyamuk. Ubat nyamuk Dia minum air dengan ubat nyamuk. Kemudian dia jadi rosak akal dia. Esok-esok di hari akhirat, akal kita menjadi hujah kepada kita. Ilmu tadi tu menjadi hujah pada kita. Sebab apa? Dengan sebab kita tak belajar ilmu. Dengan sebab kita tidak menjaga akal kita. Habis itu.
maka bertambah-tambahlah seksa seorang. Na'udzubillah min zalik. Bab batuk Bab batuk pun ya juga Syakarai dia panggil. Ustaz Ustaz Aziz. Pak Su dia kata Cakarai. Cakarai. Cakarai ubat nyamuk pun dia juga. Ubat batuk pun dia juga. Kita biasa dengar tu ubat nyamuk Habis. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung dengan Allah daripada murkanya, murka Allah. Minta kita jauh. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya gini. Mudah-mudahan, dia kata tambah sikit. Dia panggil doa ni, dia panggil jumlah perkataan ni, dia panggil khabarilatul lafzan, doa iaitu maknan. Dia panggil kalam tu khabari tapi dengan mana doa. Kita berlindung, ini mudah-mudahan kita berlindung dengan Allah daripada murkanya dan siksanya, siksa Allah. Tu dia. Dan hanya sungguhnya telah datang pada menyatakan kemegahannya. Apa kemegahannya? Ini kemegahan ilmu. Nya tu dipanggil badal. Apa kemegahannya? Ini ilmu. Sungguhnya telah datang pada menyatakan kemegahan ilmu dan kelebihan ilmu itu oleh beberapa banyak daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur. Nampak? Ada disebutkan kelebihan dan kemegahan ilmu. Yang tak sia-sia kita belajar ilmu. Allah Akbar. Kalau kita tak belajar ilmu tu, kita rasa kurang. Sebab tu ilmu kena ada. Dia bila ada ilmu, sebab tu kalau kita belajar tu, bila sentiasa belajar, kita bertambah ilmu kita. Maka amalan kita makin bertambah. Dengan sebab kita bertambahnya ilmu kita. Maka bila ilmu kita tidak bertambah, kita tidak belajar, macam mana kita nak tambahkan, nak tingkatkan ilmu, amalan ibadat kita? Fa'alimun. Tapi apa? Dia ada sebut dalam Matan Zubat, tak ingat. Orang alim yang tak beramal tu lain. Fa'alimun bi'ilmihim. Fa'alimun bi'ilmihim lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan. Satu lagi dia sebut Allahumma salli Muhammad. Orang yang berilmu tidak beramal di fa'alimun bi'ilmihim lam ya'malan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang alim tidak beramal. Itu fa'alimun bi'ilmi, dengan ilmu tidak beramal, mu'azzabun, diazabkan akannya min qabli 'ubadil wasan, daripada sebelum orang yang sembah berhala. Orang yang ada ilmu yang tak beramal, dia kata dia akan diazabkan, dia akan diseksakan sebelum daripada orang yang sembahkan berhala. Tu kena ingat. Habis itu. Baik. Mana kata ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur, setengah daripadanya, daripada kelebihan dan kemegahan ilmu tadi, barang yang diriwayat daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya tak apalah tu dia. Rasa belajar tu, kita rasa nak belajar lagi. Kebiasaan gitu. Kalau kita dah belajar, kita nak belajar. Bukan kata bila kita dah belajar, kita rasa nak berhenti belajar. Tu bukan. Itu orang tu otak tu mereng sikit. Kalau dia kata, saya dah belajar Ustaz, tapi saya rasa nak berhenti belajar. Pelik Orang makin lama makin banyak belajar, dia nak belajar lagi. Bukan rasa nak berhenti belajar, tak. Itu tak tepat. Itu tak sahih. Tak betul. Baik. Setengah daripadanya, barang ini hadis diriwayatkan daripada Abi Darda. Barang tu hadis.
radhiyallahu ta'ala bahwasanya berkata ya Abi Darda bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masyhur. Panjang hadis ni Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnahatiha dia baca ajni, bukan ajni betul, ajnihataha li talibil ilmi ajnihataha tulis itu, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal jahili ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i. Nampak tak? Ni hadis masyhur ni. Wa innal ulama'a, ni tak tersilap saya, ada disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ni boleh terujuk dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syarah dia bernama Dalilul Falihin. Ada 4 jilid. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i. Tulis baris siap-siap. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhaman. Wa innama warasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzi wafir. Tu dia. Bismillah. Apa maksud hadis ni? Ni tengok. Tengok maksud hadis ni Artinya siapa-siapa yang berjalan ia siapa-siapa bersalik. Bila kita sebut kata berjalan di sini, yang ni menjalani tu dengan keadaan bersungguh-sungguh. Rumi dah ada baris, tak apalah. Saya kita jauhi ajar rohana. Tapi bukan semua bukan semua kitab Rumi tu bila ada baris bukan semuanya betul. Hati-hati Kadang-kadang ada setengah orang tu dia tulis Rumi tu kadang dia tak ambil cakna baris tu. Bila salah baris, salah maknanya. Tu kena faham. Siapa-siapa yang berjalan ia siapa? Pada suatu jalan. Bila sebut kata berjalan ni apa? Yang ni bersungguh-sungguh. Salaka. Berjalan. Dia macam yamshi juga. Berjalan ni banyak makna. Salaka pun berjalan. Masya pun berjalan. Isra' pun berjalan. Tapi Isra' tu berjalan malam. Salaka ni dia berjalan. Tapi berjalan menuju kepada akhirat. Berjalan dalam keadaan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu panggil salaka. Adapun diri pada seorang tu dipanggil orang salik. Adapun kena pada seseorang diri itu dipanggil salik. Diri salik itu dia menjalani. Bila sebut menjalani dipanggil salak. Salaka. Baik. Siapa-siapa yang berjalan ia siapa-siapa
pada suatu jalan menuntuti ia siapa-siapa tu padanya, pada suatu jalan. Dia duk tuntut dengan satu perkara. Nuntut apa tu? Akan ilmu. Menuntut tu akan ilmu. Tu maf'ul. Kita panggil maf'ulun bih. Ajarana. Nescaya. Bila kita kata dia berjalan untuk menuntutkan akan ilmu, nescaya memperjalan oleh Allah akan seorang tadi. Bila semua kata memperjalan, Allah Ta'ala memperjalankan ke? Itu dipanggil memperjalankan dengan perantaraan. Bila sebut memperjalankan, Allah Ta'ala bukan kata Allah Ta'ala bawa jalan begitu, bukan. Itu mustahil pada mustahil. Maka maksud memperjalan ni Allah Ta'ala dengan wasitah, dengan perantaraan malaikat. Itu maklum dalam sisi kita. Nescaya memperjalan oleh Allah Ta'ala akan dia. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kemudahan pada dia. Itu maksud memperjalan. Ini Allah Ta'ala berikan pada dia kemudahan untuk dia menuntut ilmu itu. Itu maksud dia. Tulis siap-siap. Allah Ta'ala berikan kemudahan pada dia. Nescaya memperjalan oleh Allah Ta'ala akan dia. Akan seorang tadi, akan siapa-siapa tadi. Pada satu jalan. Jalan mana? Daripada jalan-jalan. Tulis. Yakni daripada jalan-jalan ke syurga. Jadi jalan ke syurga tu banyak. Salah satu perkara menjalani kita ke syurga iaitu kita menuntuti ilmu. Tu jalan syurga lah. Tu sebenarnya kita belajar ni. Jalan nak pergi ke syurga lah ni. Jangan salah faham. Kita belajar ni untuk kita jalanan kita ke syurga. Kita belajar ni. Sebab tu belajar ni dah wajib dah. Kemudian dia dan juga belajar ni juga dipanggil salah satu jalan untuk kita sampai ke syurga. Tu dia. Dan bahawasanya malaikat menghantar ia malaikat. Menghantar tu pada siapa? Akan sayap-sayapnya. Ni. Sebab tu baca ajnihataha. Ajnihah. Jamak bagi jinnatun. Ajnaha, janiha. Kalau ajnihataha tu dia panggil jamak. Plural. Bahawasanya malaikat menghantar ia malaikat akan sayap-sayapnya. Allah Ta'ala hantar. Dia hantar pada siapa? Bagi orang yang menuntuti ilmu. Apa maksud menghantarkan sayap? Maksudnya menghantarkan sayap itu melindungi sayap, melindungi akan manusia yang menuntut ilmu. Melindungi bagi orang yang menuntut ilmu. Bila sebut sayap apa kita faham? Dia berteduh lah. Bila berteduh apa? Dia jaga. Orang menuntut ilmu ni, malaikat jaga kita. Tak rugi. Kita belajar ilmu apa sekalipun. Soalan kata malaikat tu, dia meneduh kita. Soalan sebagai payung. Itu maksudnya. Soalan kata sebagai apa? Payung. Baik. Dan bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun baginya. Bagi orang yang alim tu. Meminta ampun bagi apa? Oleh mereka yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Tengok. Tengok dia kata. Orang yang alim itu meminta ampun baginya. Siapa minta ampun tu? Orang alim ni, Allah Akbar. Kita ada ilmu ni, semua orang minta ampun pada kita. Siapa yang minta ampun? Kita dah belajar ni. Tengok. Bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun.
baginya orang alim tu. Siapa yang minta? Bukan orang alim minta. Ni kena faham ayat bahasa Jawi ni, kitab Jawi ni. Kena faham. Takut orang salah faham bahasa Jawi. Oh, orang alim meminta. Maksudnya orang alim minta ampun. Bukan begitu. Nampak ada fa'il. Dia terima bahasa Arab ni. Bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun baginya, bagi orang alim. Siapa yang minta? Oleh mereka-mereka yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Sebab apa kata mereka? Boleh jadi banyak. Boleh jadi malaikat doakan kita. Binatang-binatang doakan kita. Allah Akbar. Dan ikan-ikan di dalam pantat air. Apa maksud pantat air? Tulis itu. Di dalam pantat air ini, di dalam dasar air. Ikan-ikan duduk kat dasar air tu. Dasar laut. Pantat ni bahasa orang tani. Maksudnya duduk dekat belah bawah sekali. Contoh kalau ada kuali, kalau kita duduk gosok bawah dalam sekali tu, dia panggil patak. Orang petani panggil patak. Jangan salah baca ni bahasa orang petani ni. Pantat ni maksudnya dia duduk di pasak, duduk di bawah, duduk di dasar. Tu dobit situ. Namanya ikan di dalam pantat air. Apa pantat air, Ustaz? Kita kena mengaji. Pantat ni di dasar air. Ikan-ikan yang duduk di pasak, di dalam air. Duduk di dasar. Tu dia. Tu bahasa tani kita, saya pun tahu. Patak tu bahasa kami, saya pun tahu. Tapi nak cerita bahasa tani. Sebab itulah. Sebab tu ada satu hadis Nabi yang mafhum. Kadang-kadang bila kita tak tahu bahasa tu, kadang-kadang dia boleh jadi kita tak faham bahasa orang. Sebab tu ada satu Arab jahiliah. Suatu zaman Nabi, dia tidak faham bahasa Arab sama Arab. Tapi Arab tu dia lahjah dia lain, kawan tu lahjah lain. Kemudian apabila dia cakap itu, tiba dia bunuh. Padahal dia nak cerita tu, dia nak cerita benda lain. Tiba-tiba kawan tu bunuh, dia faham lain. Sebab tu kita kena faham. Patak ni dia panggil duduk di dasar. Kalau orang basuh kuali tu, dia basuh kat dalam tu. Kata patak, basuh kat patak tu. Tempat hitam tu, tu dia panggil patak. Habis. Itu bahasa. Kita kena kenal bahasa. Bahasa orang tu kena kenal lah. Ni jangan kira bahasa kita je. Kalau kira bahasa kita, tak usah mengaji bahasa Inggeris. Tinggal bahasa Inggeris siap-siap. Tak usah ngaji bahasa Arab. Tak usah ngaji bahasa Inggeris. Ambil bahasa Melayu tu betul-betul. Ni bahasa petani. Kita kena faham juga. Sebab tu kitab ni, kalau tak mengaji, dia tak faham kitab ni. Kitab Ta'lim Muta'lim ni, dia kitab bahasa petani piaunya. Kadang-kadang kita tak faham. Kalau kita baca sini, insyaAllah tak faham. Tak faham. Sebab dia payah. Lepas tu kalau kitab ni, saya rujuk kitab Arab juga. Saya faham, lebih memahami daripada kitab Arab, daripada kitab Jawi. Sebab apa? Kitab Jawi tu payah lagi daripada kitab Arab. Kadang kalau tengok Arab tu, kita boleh tengok makna dia. Tak rated tut. Habis. Dan bahawasanya, kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil itu. Tengok ni kelebihan orang alim dengan orang jahil. Orang alim di atas orang jahil. Satu Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Hal yastawil ladhi. Adakah sama hal yastawil ladina ya'malun wal ladina la ya'lamun. Amila. Na ya'malun. Amila. Ilmu. Na ya'lamun. Bukan ayat malun. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Ta'ala sebut. Dia panggil hal istifham inkari. Dalam Al-Quran tu hal, adakah di situ dia panggil pertanyaan untuk menidakkan.
Sama ke orang yang mengetahui dengan tak mengetahui? Tu dia. Tak mengetahui dah kita panggil orang jahil. Tengok dia kata. Dan bahawasanya kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil itu, bandingan yang berlaku mana? Seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama. Seperti kelebihan bulan malam pada malam penuh purnama atas sekalian bintang-bintang. Tengok bulan purnama. Bulat, nampak cerah. Maka dia memberi cahaya kepada bintang-bintang. Itu dia. Dan bahawasanya orang-orang yang alim itu waris bagi nabi-nabi. Dipanggil apa waris? Pewaris bagi para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Kita ambil sekarang cedok kita ni, kita dah tak ada dengan nabi. Kita ambil ulama daripada, kita ambil ilmu daripada ulama. Habis itu. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya, sebab apa boleh kata ilmu itu waris bagi nabi-nabi? Kerana bahawasanya nabi-nabi itu tiada mempersakai mereka itu akan dinar dan tiada pula dirham. Mempersakai maksud meninggalkan. Kerana nabi-nabi itu tidak meninggalkan mereka itu akan dinar. Kita tak dapat dinar daripada nabi-nabi. Kita tak dapat pun dinar, tak dapat dirham daripada nabi. Habis itu apa yang kita dapat? Hanya sungguhnya mempersakai mereka itu, meninggalkan mereka itu nabi akan ilmu. Allah Akbar. Nabi meninggalkan kita akan ilmu kepada kita. Nabi meninggalkan ilmu kepada kita. Habis itu. Maka siapa-siapa yang mengambil dia akan ilmu. Tengok. Maka hanya sungguhnya mengambil ia siapa-siapa tadi dengan habuan yang sempurna. Allah Akbar. Jadi maksud di sini kalau kita mengambil ilmu, maka sungguhnya kita mendapat habuan yang sempurna. Kita mendapat habuan yang sempurna. Tu dia habis itu. Jadi nak cerita kata hadis ni nak menceritakan bahawasanya kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu yang kita tuntut. Nak ibaratkan malaikat tu menjaga kita dengan sayap dia. Tu Ya betul. Nabi tidak meninggalkan harta. Dia tidak meninggalkan dirham, dinar. Tak. Tapi meninggalkan pada kita, mempersakai kita apa dia? Iaitu ilmu. Allah. Sebab tu dituntut bagi kita berilmu. Menuntut belajar ilmu. Tak kira. Dia ilmu ni, dia tidak ada masa. Bukan kata kita nak belajar ilmu ni, nanti tengok. Nak belajar ilmu ni, dia ada masa dia, bulan-bulan dia. Tak. Dia belajar ilmu ni dia tidak terhingga. Tidak ada sakatan. Tidak ada sakatan masa. Tidak terhad pada masa. Tak. Belajarlah ilmu. Habis. Kita dah sampai stesen dia dah. Alhamdulillah. Kemudian kata faslun fin niyati fi hali ta'allumi. Ini satu fasal pada menyatakan niat tatkala hendak belajar dan menuntut ilmu. Ni nak cerita pasal niat pula. Jadi kita setakat ni lah malam ni kitab kita ni kita akan sambung selepas raya. Cumanya bulan puasa ni kita akan belajar 3 buah saja waktu pagi. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu dan Ahad. Malam kita tak mengajar. Saya tak mengajar sebab saya lebih tumpukan kepada sembahyang tarawih 20 rakaat. Dan tadarus dan juga belajar. Dan juga saya menumpukan belajar
pada waktu bulan Ramadan ni. Saya menumpukan belajar pada bulan Ramadan sahaja. Daripada pagi, petang, malam. Dan saya menumpukan tarawih. Jadi, saya tak mengajar malam lah. Kecuali hari Selasa yang ada, itu pun permintaan, itu pun selepas dari tarawih. Sebenarnya saya pun nak rehat, tapi lepas tarawih tu seminggu sekali je ada satu masa tu. Itu saja. Adapun kitab kita ni kita tangguhkan dulu. Kita akan belajar Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Pada waktu pagi. Jumaat Tauhid, Sabtu Fiqh, Ahad Tasawuf. Adapun kitab pelita penuntut kita ni, kita dah sampai stesen besar, kita akan sambung selepas daripada raya insya-Allah. Lebih kurang seminggu lepas raya ataupun 2 minggu lepas raya ataupun 10 hari lepas raya insya-Allah tersambung kitab pelita penuntut kita insya-Allah. Alhamdulillah dah sampai dah bab kita. InsyaAllah tersambung lagi selepas raya kitab ni. Lepas ni kita akan buat pagi pengajian kita. Ya betul. Dia tak sekian sahaja. Kemudian Jumaat pagi, Sabtu dan Ahad pagi. Jumaat kita Tauhid, Sabtu Fiqh, Tasawuf, hari Ahad. Pagi malam kita tak baca dah. Malam kita tak baca dah. Wallahu a'lam. Jadi kerana itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak Umi Zawiyah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Anji Khairuddin. InsyaAllah terjumpa pagi esok insyaAllah.